Yeremia bab 23. Malangnya para gembala yang membinasakan dan mencerai-beraikan domba gembalaanku. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembala bangsaku. Kamu telah mencerai-beraikan kawanan dombaku, menghalaunya dan tidak mengurusnya. Sesungguhnya aku akan menghukum kamu atas perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa dombaku dari segala negeri tempat mereka kuhalau, dan aku akan mengembalikan mereka ke padang ragut mereka. Mereka akan beranak cucu dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat gembala-gembala yang akan mengurus mereka. Mereka tidak akan takut lagi, tidak akan kecut hati, dan tidak akan hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas yang benar bagi Daud. Dia akan bertakhta sebagai raja dan bertindak bijaksana. Dia akan menegakkan keadilan dan perbenaran di negeri ini. Pada zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan tinggal dengan aman. Inilah nama yang diberikan orang kepadanya. Tuhan ialah sumber perbenaran kita. Oleh sebab itu, ketahuilah, waktunya akan datang. demikianlah firman Tuhan, Bahwa tidak lagi akan dikatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan yang membawa keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri tempat Dia menghalau mereka. Mereka akan tinggal di tanah mereka sendiri. mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam diriku, semua tulangku menggigil. Aku seperti orang mabuk, seperti lelaki dipengaruhi air anggur, kerana Tuhan dan kerana firman-Nya yang suci. Negeri ini penuh dengan penzina, kerana kutukan, negeri ini berkabung, padang-padang rumput di gurun mengering. Cara hidup mereka jahat dan kekuasaan mereka disalahgunakan. Baik nabi maupun imam berlaku mungkar. Bahkan di dalam baitku, aku dapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, jalan hidup mereka akan seperti jalan licin bagi mereka. Dalam gelap mereka akan tergelincir dan jatuh di situ. Kerana aku akan mendatangkan malapetaka kepada mereka pada tahun penghukuman mereka. Demikianlah firman Tuhan. Antara nabi Samaria, aku melihat hal yang tidak patut. Mereka bernubuat atas nama Baal dan menyesatkan umatku Israel. Antara nabi Yerusalem, aku melihat hal yang mengerikan. Mereka berzina dan hidup dalam kebohongan. Mereka menyokong orang yang berbuat jahat, sehingga tiada seorang pun bertaubat daripada kejahatannya. Mereka semua seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan alam semesta mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan tanaman pahit dan minum air beracun. Kerana daripada nabi-nabi Yerusalem, kemungkaran telah menyebar ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Jangan dengarkan perkataan para nabi yang menyampaikan ramalan kepadamu. Mereka memberimu harapan yang sia-sia. Mereka menyampaikan penglihatan yang muncul dari hati mereka sendiri, bukan daripada Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang yang menista aku, Tuhan berfirman, kamu akan hidup damai. Kepada semua orang yang menuruti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tetapi siapakah yang hadir dalam majlis perundingan Tuhan
sehingga dia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihat badai Tuhan, murka memancar, angin puting beliung berputar melanda kepala orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai dia selesai mengerjakan dan melaksanakan rancangan-rancangan hatinya. Pada kemudian hari, kamu akan mengerti hal itu dengan jelas. Aku tidak mengutus para nabi itu, tetapi mereka bergegas pergi. Aku tidak berfirman kepada mereka, tetapi mereka menyampaikan nubuat. Sekiranya mereka hadir dalam majelis perundinganku, tentu mereka akan membuat umatku mendengar firmanku, membawa mereka berpaling daripada perilaku mereka yang jahat dan daripada perbuatan mereka yang jahat. Adakah aku Allah apabila dekat sahaja? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah juga apabila jauh? Masakan orang dapat menyembunyikan diri di tempat tersembunyi sehingga aku tidak melihatnya? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar perkataan para nabi yang menyampaikan nubuat dusta atas namaku dengan mengatakan, "Aku bermimpi, aku bermimpi." Berapa lama lagi hal itu terkandung dalam hati para nabi yang menyampaikan nubuat dusta, yang menyampaikan nubuat tipu daya hati mereka sendiri. Mereka bermaksud membuat umatku melupakan namaku melalui mimpi-mimpi yang diceritakan mereka satu sama lain, sebagaimana nenek moyang mereka melupakan namaku demi Baal. Biarlah nabi yang mendapat mimpi menceritakan mimpinya, tetapi sesiapa mendapat firmanku, biarlah dia menyampaikan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti tukul besi yang memecahkan bukit batu? Oleh sebab itu, ketahuilah, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Yang mencuri firmanku daripada kawan masing-masing. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Yang menggunakan perkataan mereka sendiri dan menyatakan, demikianlah firman-Nya. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan mereka yang menyampaikan nubuat daripada mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Yang menceritakannya dan menyesatkan umatku dengan dusta dan keangkuhan mereka. Aku tidak mengutus mereka dan tidak memberikan perintah kepada mereka. Mereka sama sekali tidak berfaedah bagi bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini atau seorang nabi atau seorang imam bertanya kepadamu, apakah firman daripada Tuhan? Katakanlah kepada mereka, firman apa? Aku akan membuang kamu, demikianlah firman Tuhan. Mengenai nabi, imam, atau rakyat yang berkata, inilah firman daripada Tuhan. Aku akan menghukum orang itu dan keluarganya. Beginilah harus kamu katakan, masing-masing kepada kawannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apa jawaban Tuhan? Atau apa firman Tuhan? Tetapi firman daripada Tuhan, jangan kamu sebut-sebut lagi, kerana perkataan setiap orang telah menjadi pernyataan ilahinya sendiri. Kamu telah memutarbalikkan firman Allah yang hidup, Tuhan alam semesta, Allah kita. Beginilah harus kamu katakan kepada nabi, apakah jawaban Tuhan kepadamu? Atau apa yang Tuhan firmankan? Tetapi jika kamu berkata, pernyataan ilahi daripada Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Kerana kamu mengucapkan perkataan ini, pernyataan ilahi daripada Tuhan, padahal aku telah mengutus orang kepadamu dengan pesan, jangan berkata, pernyataan ilahi daripada Tuhan,
maka ketahuilah, aku pasti melupakan kamu dan membuang kamu dari hadiratku berserta kota yang kukurniakan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Aku akan menanggungkan kepadamu celah kekal dan aib kekal yang tidak akan dilupakan. Yeremia bab 24. Tuhan memberikan penglihatan kepadaku. Tampak 2 keranjang buah ara terletak di hadapan bait suci Tuhan. Hal ini terjadi setelah Yekonia anak Yoyakim, Raja Yehuda, berserta para pembesar Yehuda, para tukang dan pandai besi dibuang dari Yerusalem oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan dibawa ke Babel. Keranjang yang pertama berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara pertama, sedang keranjang yang lain berisi buah ara yang sangat busuk, yang tidak dapat dimakan karena buruknya. Firman Tuhan kepadaku, Apa yang kau lihat, Yeremia? Jawabku, Buah ara yang baik itu baik sekali, dan yang busuk itu buruk sekali sehingga tidak dapat dimakan karena buruknya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memandang baik orang buangan daripada Yehuda, yang kuusir dari tempat ini ke negeri orang Kasdim. Aku akan mengarahkan pandanganku kepada mereka demi kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangunkan mereka, bukan meruntuhkan mereka. Aku akan menanam mereka, bukan mencabut mereka. Aku akan mengurniakan kepada mereka hati yang dapat mengenal aku, bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka, karena mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Tetapi seperti buah ara yang busuk, yang tidak dapat dimakan karena buruknya, sungguh, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menyerahkan Zedekia, Raja Yehuda, berserta para pembesarnya, juga sisa penduduk Yerusalem, yang masih tinggal di negeri ini, dan orang yang tinggal di tanah Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian dan kesusahan bagi segala kerajaan di bumi, menjadi cela dan ibarat, menjadi sindiran dan kutukan di semua tempat aku menghalau mereka. Aku akan mendatangkan pedang, bencana kebuluran dan wabak penyakit ke tengah-tengah mereka, sehingga mereka dihabiskan dari tanah yang telah kukurniakan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Yeremia bab 25. Pada tahun keempat pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, yaitu tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah firman kepada Yeremia mengenai seluruh rakyat Yehuda. Firman itu disampaikan Nabi Yeremia kepada seluruh rakyat Yehuda dan kepada seluruh penduduk Yerusalem. Katanya, Dari tahun ke-13 zaman pemerintahan Yosia, anak Amon, Raja Yehuda, sehingga hari ini, jadi sudah selama 23 tahun, firman Tuhan datang kepadaku, dan aku terus-menerus menyampaikannya kepadamu, tetapi kamu tidak mahu mendengar. Tuhan juga terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, para nabi, tetapi kamu tidak mahu mendengar, dan tidak mahu memasang telinga untuk mendengar. Mereka berkata, hendaklah setiap orang bertaubat daripada perilaku yang jahat dan daripada segala perbuatan yang jahat. Maka kamu akan tinggal di negeri yang dikurniakan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu sejak dahulu kala untuk selama-lamanya. Jangan ikuti tuhan-tuhan lain untuk beribadat dan sujud menyembah tuhan-tuhan itu. Jangan bangkitkan murkaku dengan buatan tanganmu, supaya aku tidak mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mahu mendengar aku. Demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu membangkitkan murkaku dengan buatan tanganmu dan menyusahkan dirimu sendiri. Oleh sebab itu,
beginilah firman Tuhan alam semesta. Kerana kamu tidak mahu mendengar firman-Ku, sesungguhnya aku akan mengirim utusan untuk menjemput semua suku bangsa dari utara. Demikianlah firman Tuhan, dan memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Akan kubawa mereka untuk menyerang negeri ini, menyerang penduduknya dan semua bangsa di sekitarnya. Akan kutumpaskan mereka dan kubuat mereka menjadi kengerian, jemuhan, dan reruntuhan untuk selama-lamanya. Akan kulenyapkan daripada kalangan mereka suara kegirangan dan suara kegembiraan, suara pengantin lelaki dan suara pengantin perempuan, bunyi batu kisaran dan sinar pelita. Seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Bangsa-bangsa itu akan menghamba kepada Raja Babel selama 70 tahun. Setelah genap 70 tahun, aku akan menghukum Raja Babel dan bangsa itu kerana kesalahan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Negeri orang Kasdim akan kujadikan tempat yang sunyi sepi untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri itu segala firman yang telah kusampaikan tentang dia, yaitu semua yang tertulis dalam kitab ini, yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Banyak bangsa dan raja besar akan memperhamba mereka juga. Aku akan membalas mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah cawan berisi air anggur murkaku ini daripada tanganku, dan bawanya kepada segala bangsa. Lalu suruhlah segala bangsa yang telah aku utuskan engkau kepada mereka itu, supaya meminum air anggur itu. Mereka akan minum terhuyung-huyung dan menjadi gila kerana pedang yang kukirimkan ke tengah-tengah mereka. Lalu aku mengambil cawan itu daripada tangan Tuhan dan membuat segala bangsa yang telah Tuhan utuskan aku kepada mereka, supaya meminum air anggur itu. Yerusalem dan kota-kota Yehuda berserta raja-rajanya dan para pembesarnya, sehingga semuanya menjadi reruntuhan, kengerian, jemuhan dan kutukan, sebagaimana nyata pada hari ini. Firaun, raja Mesir, berserta para pegawainya, para pembesarnya dan seluruh rakyatnya, semua bangsa campuran, semua raja negeri Us, semua raja negeri Filistin, Askelon, Gaza, Ekron, dan Saki-Baki orang Asdod, Edom, Moab, dan Bani Amon, semua raja Tirus, semua raja Sidon, raja-raja daerah pesisir di seberang laut, Dedan, Tema, Bus, dan semua orang yang dipotong tepi rambut mereka, semua raja Arab, dan semua raja bangsa campuran yang berdiam di gurun, semua raja Zimri, semua raja Elam, semua raja Madai, semua raja dari utara, dekat ataupun jauh, seorang demi seorang, dan semua kerajaan dunia yang ada di muka bumi. Raja Sesak pun akan meminumnya selepas mereka. Kemudian katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel, minumlah, mabuklah, dan muntahlah, robohlah dan jangan bangun lagi, kerana pedang yang akan kukirim ke tengah-tengah kamu. Apabila mereka enggan menerima cawan itu daripada tanganmu dan menolak untuk meminumnya, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan alam semesta, kamu harus meminumnya. Lihat, aku mula mendatangkan malapetaka di kota yang disebut dengan namaku. Masakan kamu terlepas daripada hukuman? Kamu tidak akan terlepas daripada hukuman, kerana aku akan mengerahkan pedang terhadap seluruh penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Mengenai engkau, nubuatkanlah kepada mereka segala firman ini, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan bergemuruh dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat kediamannya yang suci. Dia akan bergemuruh terhadap padang ragutnya.
Pekikan seperti pekikan para pengirik buah anggur akan diteriakkannya kepada seluruh penduduk bumi. Gaduhnya akan sampai ke hujung bumi, kerana Tuhan berbantah dengan bangsa-bangsa. Dia akan berperkara dengan semua manusia. Orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Lihat, malapetaka terserak daripada bangsa kepada bangsa. Badai besar akan naik dari hujung-hujung bumi. Pada hari itu, orang yang dihancurkan Tuhan akan berkaparan dari hujung bumi yang satu sampai ke hujung bumi lainnya. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan, melainkan akan menjadi bajak kandang di permukaan tanah. Meraung-raunglah dan menjeritlah, wahai para gembala, berguling-gulinglah dalam debu, wahai para pemimpin kawanan domba, kerana sudah genap waktunya bagimu untuk dibantai. Kamu akan jatuh pecah seperti perkakas yang indah. Para gembala tidak akan dapat lari, dan para pemimpin kawanan domba tidak akan dapat terselamat. Terdengar jeritan para gembala, para pemimpin kawanan domba meraung-raung, kerana Tuhan memusnahkan padang rumput mereka. Padang-padang rumput yang damai dijadikan lengang, kerana murka Tuhan yang menyala-nyala. Seperti singa, dia meninggalkan tempat kediamannya. Negeri mereka sudah menjadi tandus, kerana kegarangan si penindas, kerana murkanya yang menyala-nyala.